Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran ekonomi tingkatan 4 kita dengan tajuk 3.3 iaitu keperluan dan kehendak. Okey, dalam kehidupan seharian kita, bila kita beli jenis barangan, dia akan dibagikan kepada dua jenis, sama ada keperluan ataupun kehendak. Jadi hari ini kita akan lihat dengan lebih terperinci apakah perbezaan di antara keperluan dan kehendak. Okey. Apa itu keperluan? Okay, keperluan ialah perkara asas yang mesti dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak dapat meneruskan kehidupan. Kalau kehendak pula, dia merupakan perkara yang tidak semestinya dipenuhi. Sebabnya, kalau tidak ada pun, kita masih boleh meneruskan kehidupan. Okey, perbezaan lain antara keperluan dan kehendak ialah bilangan untuk barang keperluan ini ialah terhad. Manakala untuk kehendak bilangannya pula ialah tidak terhad. Contohnya mungkin makanan. Okey, kalau makanan kita ada beras, ikan, sayur cukup. Tapi kalau kehendak ada banyak yang dia inginkan. Sudah dapat ikan, ingin sotong, lepas tu dapat mau lagi udang kan, ada banyak. Jadi itu ialah bilangan yang tidak terhad. Okey, perbezaan seterusnya di antara keperluan dan kehendak. Keperluan ini mudah dipenuhi. Kalau kehendak pula sangat sukar untuk dipenuhi. Contohnya mungkin tempat tinggal, kita ada rumah, itu keperluan. Tapi kalau kehendak, saya inginkan banglo 2 tingkat, itu ialah kehendak yang sukar dipenuhi. Okey, seterusnya dari segi harga. Harga untuk barang keperluan ini selalunya dikawal oleh kerajaan. Sebaliknya harga untuk kehendak pula tidak dikawal oleh kerajaan. Okey, dari segi pendapatan ya, barang keperluan ini tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan seseorang. Manakala kalau kehendak, ia akan dipengaruhi oleh saiz pendapatan seseorang. Okey, apakah contoh di antara barang keperluan dan juga barang kehendak? Contoh barang keperluan ini sangat senang. Makanan, rumah dan juga pakaian. Okey, kalau keperluan contohnya, kita ada pakaian, cikgu ada pakaian. Cikgu ada t-shirt contohnya. Tapi kalau kehendak, dia pilih lagi. Saya inginkan t-shirt Adidas cikgu. Ataupun mungkin saya inginkan t-shirt Puma. Itu ialah perbezaan di antara keperluan dan juga kehendak. Contoh kehendak ni, dia ada banyak ya. Yang penting kehendak ni adalah satu benda yang kita beli untuk memuaskan kita punya diri. Ataupun ingin memperbaiki keselesaan diri. Contoh mungkin ialah kenderaan macam kereta. Lepas tu telefon bimbit jenama iPhone. Lepas tu kita ingin melancong. Itu semua ialah kehendak yang kalau tidak ada pun kita masih boleh teruskan kehidupan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke topik seterusnya iaitu penggunaan pendapatan individu. Okey, bila kita mengira pendapatan boleh guna dalam pembelajaran lepas, pendapatan tersebut akan digunakan untuk membeli beberapa jenis barangan, iaitu perbelanjaan yang pertama ialah barangan tahan lama, yang kedua barangan tidak tahan lama, dan yang ketiga ialah perkhidmatan. Baiklah, berikut merupakan penggunaan pendapatan individu terhadap 3 jenis barang, iaitu barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan juga perkhidmatan. Untuk perbelanjaan terhadap barang tahan lama, ia terdiri daripada barang keperluan harian seperti kereta, perabot dan juga barangan elektrik seperti televisyen, mesin basuh, periuk nasi dan sebagainya. Okey, tempoh penggunaan untuk barang tahan lama biasanya melebihi 1 tahun dan akan melibatkan perbelanjaan yang besar. Seterusnya untuk perbelanjaan barang tidak tahan lama, ia terdiri daripada barang makanan untuk keperluan diri dan keluarga yang mana tempoh penggunaannya adalah kurang daripada setahun dan ia melibatkan perbelanjaan yang kecil sahaja. Manakala untuk perbelanjaan terhadap perkhidmatan pula, ia melibatkan perkhidmatan internet, perubatan, pelancongan dan pengangkutan. Okey, seterusnya kita beralih ke faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Jadi secara amnya terdapat 5 faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Yang pertama sekali ialah pendapatan. Yang kedua ialah harga. Yang ketiga pengiklanan dan pemasaran. Yang keempat barang pengganti dan juga yang kelima cita rasa dan segmen pasaran.
Pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perbelanjaan pengguna. Okey, peningkatan pendapatan akan menyebabkan kuasa beli pengguna meningkat yang sekaligus akan mempengaruhi iaitu meningkatkan perbelanjaan pengguna. Seterusnya dari segi harga pula, okey, harga barang dan perkhidmatan ini akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna ini kerana apabila harga sesuatu barang meningkat, pengguna akan mengurangkan jumlah permintaan, manakala sebaliknya apabila harga sesuatu barang menurun, maka pengguna akan meningkatkan jumlah permintaan terhadap barangan tersebut. Faktor ketiga pula ialah pengiklanan dan pemasaran. Okey, pemasaran merupakan aktiviti menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna akhir. Okey, pemasaran ini boleh dilakukan melalui pelbagai saluran seperti melalui pemborong, peruncit ataupun melalui pemasaran langsung. Jadi, kaedah pemasaran yang digunakan oleh pengeluar akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Selalunya, pengguna gemar membeli barang yang mudah diperolehi dan mempunyai kualiti yang baik dan juga harga yang berpatutan. Okey, seterusnya pula barang pengganti, faktor keempat. Barang pengganti ialah barang yang mempunyai fungsi penggunaan yang sama. Contohnya macam sayur, okey, sayur sawi dan juga sayur bayam. Jadi kalau seorang suri rumah itu membeli sawi atau bayam untuk makan tengah hari selalunya, apabila harga sawi meningkat, maka pengguna akan beralih untuk membeli sayur bayam. Okey, itu ialah barang pengganti. Akhir sekali ialah cita rasa dan segmen pasaran, yang mana cita rasa ini akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna, yang mana apabila seorang pengguna itu mempunyai cita rasa yang berbeza, maka permintaannya juga akan turut berbeza. Jadi corak perbelanjaan penggunaan contohnya seperti kaum Melayu, kaum India ataupun Cina akan berubah mengikut cita rasa masing-masing. Okey. Baiklah, selesai mengenai faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Sekarang kita akan masuk ke topik kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Jadi ada dua jenis kaedah pembayaran untuk pembelian barang, sama ada secara tunai ataupun secara kredit. Jadi apakah itu bayaran secara tunai? Bayaran secara tunai ialah pelanggan membayar dengan wang tunai sebaik sahaja menerima barang ataupun perkhidmatan. Untuk bayaran secara kredit pula ialah bayaran yang ditangguhkan untuk suatu tempoh masa tertentu, namun pengguna boleh menggunakan barang sebelum menjelaskan harga penuh untuk sesuatu barangan. Jadi kita akan lihat apakah kelebihan dan juga kelemahan bayaran secara tunai maupun secara kredit. Baiklah, apakah kelebihan membuat bayaran secara tunai? Pertama sekali, harga yang lebih murah. Kenapa? Sebab kita tidak perlu bayar faedah. Kedua, mendidik kita untuk berbelanja secara berhemat kerana kita hanya akan membeli barang secara tunai. Jadi, kalau kita tidak mempunyai wang yang cukup, kita sudah tidak akan membeli. Kalau kita guna kad kredit, kita ada potensi untuk membeli walaupun sebenarnya wang kita sudah tidak ada. Yang ketiga, pengguna mungkin menikmati diskaun tunai apabila membayar secara tunai mengikut syarat diskaun. Dan yang seterusnya, bayaran tunai diterima secara meluas berbanding dengan belian kredit. Dan akhir sekali ialah barang terus menjadi hak milik pembeli kerana telah dibayar dengan harga yang penuh. Manakala kelemahan untuk bayaran secara tunai pula, pertama, tidak dapat menikmati barang mewah seperti barang kemas kerana kekurangan tunai. Kedua, tidak dapat melindungi diri daripada inflasi. Ketiga, kurang sesuai untuk membeli barang yang mahal. Yang keempat, ada risiko kehilangan tunai dan tiada jaminan dapat pulangan semula. Dan akhir sekali ialah pembeli sukar mendapat perkhidmatan selepas jualan kerana penjual tidak bertanggungjawab selepas barang telah ditukar milik kepada pembeli. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kelebihan dan kelemahan untuk pembelian barang secara kredit. Kelebihan belian barang secara kredit ialah bayaran secara ansuran dapat meringankan beban kewangan pembeli berbanding
bila kita beli secara tunai, kita kena jelaskan sekaligus semua bayaran. Okey, kedua, dapat menikmati barang walaupun harganya belum penuh dijelaskan. Ketiga, dapat meningkatkan taraf hidup pengguna kerana dapat menggunakan barang yang mahal seperti kereta walaupun dengan bayaran yang minimum. Keempat, menggalakkan pembeli merancang perbelanjaan kerana terpaksa membayar ansuran bulanan. Dan yang seterusnya ialah pembeli boleh menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan ataupun memulakan perniagaan. Apakah pula kelemahan bayaran secara kredit? Pertama, pengguna terpaksa membayar jumlah yang lebih tinggi kerana setiap pembelian kredit akan dikenakan faedah. Okey, kedua, mendorong pengguna berbelanja melebihi kemampuan dan menyebabkan pembaziran berlaku. Kadang-kadang rasa tidak perlu pun beli barang tu, tapi oleh sebab boleh beli secara kredit, kita mau beli walaupun tidak digunakan. Ketiga, disebabkan bayaran ansuran yang perlu dibuat setiap bulan, pengguna terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain. Yang kelemahan keempat ialah barang boleh ditarik semula apabila pembeli tidak mampu untuk membayar perbelanjaan secara kredit. Baiklah, sekarang kita beralih pula ke filter ekonomi dalam pembelian kredit. Okey, jadi ada 3 perkara yang perlu kita berikan perhatian. Yang pertama ialah bayaran pendahuluan, yang kedua pula ialah kadar faedah dan yang ketiga ialah caj kewangan. Jadi apa itu bayaran pendahuluan? Bayaran pendahuluan ialah wang muka yang perlu kita berikan kepada penjual untuk kita mendapatkan barangan secara kredit. Contoh macam rumah dan kereta. Ia memerlukan bayaran yang besar, jadi kita akan buat pembelian secara kredit. Selalunya kita akan bayar 10% daripada jumlah harga barang tersebut. Okey, sekiranya penjual tidak dapat menyediakan barang tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan, maka penjual boleh mengembalikan bayaran pendahuluan tersebut kepada pembeli. Okey, kedua ialah kadar faedah. Okey, kadar faedah ini ditentukan oleh penjual kepada pembeli. Selalunya semakin panjang tempoh pembelian kredit kita, maka semakin tinggi kadar faedah yang dikenakan. Ketiga, caj kewangan. Caj kewangan ini pula dikenakan kepada pemegang kad kredit oleh pengeluar kad kredit terhadap baki yang belum dijelaskan selepas tempoh seharusnya bayaran tersebut dijelaskan. Okey, so itu ialah 3 filter ekonomi dalam pembelian kredit. Baiklah, sekarang kita akan belajar cara untuk mengira bayaran secara kredit. Okey, soalannya adalah, andaikan Puan Prima membeli sebuah kereta bernilai RM100,000 secara kredit. Beliau telah membayar bayaran pendahuluan sebanyak 20% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah yang dikenakan oleh bank perdagangan ialah 4% setahun, maka kirakan jumlah bayaran ansuran bulanan. Okey, baiklah. Untuk mengira jumlah yang perlu dibayar, okey, kita ada langkah pertama kita ialah dengan menolakkan jumlah belian dan juga bayaran pendahuluan. Jadi harga belian dia ditolak dengan bayaran pendahuluan. Jadi dia akan sama dengan harga belian RM100,000 ditolak dengan bayaran pendahuluan sebanyak RM20,000. Jadi jumlahnya ialah RM80,000. Jadi untuk kita mengira faedah, kita akan darab dengan jumlah ini, bukan yang bayaran asal. Okey, jadi so faedah untuk 6 tahun kita akan buat RM80,000 didarab dengan 4% setahun darab dengan 6 tahun. Jadi jumlahnya ialah sebanyak RM19,200. Ini adalah jumlah yang perlu dibayar untuk faedah. Jadi jumlah bayaran yang dikenakan ialah RM80,000 ditambah dengan jumlah ni tadi ni, yang jumlah faedah dia, tambah RM19,200.
19.200. Jadi jumlahnya ialah RM 99.200. Jadi kita mau cari berapakah bayaran ansuran yang perlu dibayar, sama dengan RM 99.000 yang ini, 99.200 dibahagi dengan 72 bulan. 72 bulan ini ialah 6 tahun. Okey, so dia akan jadi RM 1.377 ringgit 78 sen sebulan. Okey, ini adalah cara untuk kita mengira berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar. Okey, kita sudah selesai membuat contoh pengiraan mengenai jumlah yang perlu dibayar apabila kita membuat pembelian secara kredit. Jadi, cikgu rasa sampai sini sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Bye!